A'udzubillahi samil alim min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma selamat. Kafrizul Johan diikuti oleh Jasni Ahmad, Aida Zurin. Wah, top 3 Joha Joib, lepas tu Amaris Gita Smith, ni top 5 ni ya. Bong Jowo top 10, Patch Adam Story, Amelia Amira. Ya. Lepas tu siapa lagi? Sabri Das, Puan Zainon daripada Singapura, top 10 juga ya. Lepas tu apa nama Amelia Amira tadi tu, Ina Zalina, Zaril Zaris, Misa ya. Ni semua kata ni ya. Harul Hazri ya, Anwar Abdullah, Hussein Muhammad, Muhammad Faris, Nur Adila, Mun Maisma. Ni top ni memang top 20 ya. Apa ni Hussein Muhammad tadi, Syamsiati Samsudin, Rifah Marjan, Misa, Sri Molisa, SMS ya, Rohaili Mali ya, Nur Adila, Fatimah Abdul Wahab, Siti Afsakula daripada KK ya, Zahra Muhammad Nur, Imah Jikilin, Iris ya, Iris tadi tu, Henny Sofia ya, Maria Zai, Ahmad Naim, Olin Kitchen. Ni lama tak nampak Olin Kitchen. Ilah ya, Cik Ani, Ilah Januari ya, Mas Lance ya, Rifah Marjan Dasbut, Lita Welita, Aida Zurin, Kak Syuada Yati, Setia Intan Nasihat, Sri Moli Dasbut tadi, Faiza Aris, Lina Mukmin, Yati Rasul, Lita tadi, Syuhada Zaidin, Puan Zainon. Oh, tu ni Puan Zainon ya, daripada kamera Singapura punya birthday ya, 27 April. Happy birthday to you Puan Zainon. Mudah-mudahan dibahagia berbahagia bersama keluarga dan rahmat Allah. Zuzana Muhammad ya, everybody can wish Puan Zainon daripada Singapura happy birthday ya. Mudah-mudahan sentiasa dirahmati Allah. Taruna Suci, Kak Mun Fendi, Ratna Laili, Nur Adila. Like dan share guys. 212 orang dalam kelas, 107 dah share. Like dan share kepada 10 sahabat kita, 10 grup. Erita Abdul Rahman, Samiah Miah ya, Puan Zainon tadi happy birthday. Fawi, Patch Adam Story. Patch Adam Story dah hantar kepada berbelas-belas kawan dia, berpuluh. Siti Talib, HMS Azhar Jahidin, Abdul Rahim Abdul Latif, orang Singapura juga, Tuan Haji ya, Abdul Rahim Latif, Ditawa, Aman, Siti Saleha, Hasnita, Syamsina Saad ya, Kathleen okey, apa nama Siti Afsakula, Haji Syarifah, apa nama Umi Kalsum, Fatimah Seman ya, Kutut Molin pun ada, selamat pagi, good to you ya. Abu Samah, selamat ya. Ditulis Jawi. Zal Zaid ya, Ina Zalina Dasbut, Rusna Ana, Cik Mamusa, siapa ni, Rabiatul ya, Khairul Haryadi, Fatimah Seman Dasbut, Cik Mamusa Dasbut, Muhammad Safwan, Azza Azman, dan like dan share. Terima kasih. Like dan share guys. 145, 200 saja kita jalan ya. Azharuddin Anwar, Siti Soleha, happy birthday kata Siti Soleha kepada Haji Zainon tadi. Siti Rohani, Muhammad Izwan, Iza ya, Iza Farzana, Rifah Marjan tadi, Fatimah Seman, Nurin Arifin ya, Coach Amy Hamija, Salwati, Nur Adila, Abdullah Yusuf ya, Syam Hanim, Marpuan ya, Marpuah ya, Buhari, Nani Triana Ahmad, wah ya, Rashidah Samsudin, terima kasih. Fatimah Asmat. Come on, like dan share guys. Like dan share cepat. Kita tak nak buang masa, kita nak terus sambung isu kita. Tapi sebelum 200 share, kita tak boleh start. Putri Kayangan Rahim. Wah, apa topik pagi ni tu? Ciri-ciri wanita idaman lelaki. Ya, Rifah Marjan, Melin Yahya, MG Abu Ridwan ya. Ciri-ciri atau sifat-sifat samalah ya. Rosmi Elias, Wan Hafizul, Khairul Haryadi, Siti Mastura Abdul Wahab, terima kasih. 185 share dah. Fauzia Matnayan ya, Ratna Laili,
Iza Yusuf, Muhammad Hafifi, Syiza Ramli, Mulsina, ni jangan jumpa ni. Siti Afsah sudah, Anirah Rusnani, Hajar Sarifah Sondono, ni pun pernah juga berkesan ni. Nurli Baharin, Kenali Diri, Mat Farid, Umaydi Ani, Mak Cik Kiyah pun ada. Oh, Mak Cik Kiyah ada nama glamour. Oh, dah 2 tu lebih ya. Erin Mat Said. Ni pun orang kawan lama ni. Okey. Siti Salih Abdul Hamid, Zainab Hassan. Okey. So, Siza Ramli. Ya. Dan, oh ini nama Siam. Ain Sun Abu Hassan, Din Alkana, Intan Aziz, Zainab Hassan dan Tabung Korban. Baik. Program kita hari ini dibawakan oleh ramai penaja ya, ada 5-6 tapi tak apa sebut dua-dua lah. Dua-dua. Yang pertamanya, program kita hari ini dibawakan oleh webinar pada 14 Mei sempena menyambut Hari Guru. So untuk para guru yang kita santuni, kita sayangi, kita hormati, ya, ada cikgu cakap apa pun kadang ada netizen komen ya. Kita nak didik dengan niat yang ikhlas tapi netizen kadang tak boleh terima, al-maklum. So don't worry. Ya, yang penting niat kita betul, cara kita betul. Orang nak terima cara negatif, lantak dia lah. Ya, nak berubah silakan, tak nak tak apa. Ramai yang nak berubah. Ya, so untuk Hari Guru ya pada 16 Mei, Tok akan santuni mereka dengan buat satu program khas untuk para guru pada 14 Mei, hari Sabtu, 2 hari sebelum. Ya, sebab tema tahun ni Tok difahamkan ialah guru tunjang. Ya, guru tunjang sekolah sejahtera. Jadi Tok dengar ya banyak masalah guru, ramai guru nak bersara sebab stres. So guru yang sangat stres, masalah pelajar yang sekarang berbagai-bagai sebab kesan samping daripada pandemik dan PKP, maka pelajar-pelajar lebih mencabar, jadi guru-guru amat tertekan. So Tok akan fokus pada bagaimana nak menceriakan para guru. Ya, apakah cara nak jadi guru-guru yang ceria dan berwibawa. So Tok akan bagi tips bagaimana nak ceria, berpuluh-puluh tips. Lepas tu 60 tips bagaimana nak urus stres, bagaimana nak memotivasikan pelajar, bagaimana nak menegur pelajar, ya, dan bagaimana nak menyatukan pelajar. So Tok akan kongsi 250 tips. Tok dah bilang ya, dah kira dah 250 tips untuk cikgu-cikgu pada 14 Mei. Berbaloi, seronok, I am excited. Tok Abah dah update nota Tok Abah dari masa ke masa, ya, sampai semalam pun Tok Abah masih update lagi. So untuk perkemaskan ya, kandungan untuk cikgu-cikgu, ikut situasi semasa, masalah semasa, cabaran semasa, insya-Allah. So insya-Allah relevan. So semua cikgu, guru besar, pengetua PPD rangsang ya, PPD semua rangsang partner staff anda, cikgu-cikgu untuk kata untuk menghadiri webinar Tok Abah. Tok Abah expect 500 orang paling kurang ya. Cikgu akan bersama Tok Abah pada 14 Mei. Tok Abah excited sangat dan berdoa agar ramai yang dapat manfaat, insya-Allah. Dan untuk pada 24 Mei, Tok Abah akan buat program khas pula untuk supervisor, pemimpin-pemimpin. Tadi cikgu-cikgu yang akan merangsang kelangsungan sekolah, now supervisor yang akan merangsang ya, mempengaruhi kelangsungan organisasi seluruh Malaysia. Sebab ramai supervisor ni dilantik daripada pekerja yang cemerlang. Pekerja cemerlang dinaikkan pangkat ke supervisor, tapi mereka jadi incompetent ya, sebab mereka terpaksa menjalankan tugas seorang pemimpin, memimpin anak buah yang dulunya kawan-kawan mereka. So Tok Abah akan terangkan bagaimana nak jadi pemimpin supervisor yang hebat, ya, problem solver, ya, bagaimana nak memotivasikan pekerja, menangani pekerja yang bermasalah, menyatukan pekerja. So ini dia antara topik, ada 170 tips yang Tok Abah telah kumpulkan. Ini orang tua banyak petua. Orang tua banyak petua, so Tok Abah akan bagi 170 petua. Bagaimana nak jadi supervisor yang berkesan, yang dapat membantu selesaikan masalah organisasi. Ya, for supervisor as the problem solver. Bila? 24 Mei. Masa 10 pagi sampai 1 tengah hari. InsyaAllah ya. Berbaloi, boss, send your staff. HRD manager, send your supervisors. Supervisor, mohon izin ya untuk attend program Tok Abah, insyaAllah berbaloi. I am excited. I hope to see you guys 24 Mei. Alright. So kita sambung. Semalam Tok Abah ingat kita berhenti pada nombor tak salah Tok Abah pada nombor 11 ya, kita berhenti kat nombor 11, iaitu tolak ansur. Ciri-ciri wanita yang diidamkan oleh lelaki, nombor 10, cantik. Dan kita semua lelaki-lelaki nak yang cantik, biasalah kan ya, Allah itu cantik, Allah pun suka yang cantik-cantik. Ini kan pula kita manusia, tapi tidak canggih sangat sampai melemaskan suami, too sophisticated sampai
suami cannot cope with your sophistication, ya, and apa nama, terlampau cewek lah, ya, tidak canggih sangat. Itu, ya, fahamlah kan, semua nak matching, ya. tukar kereta, dia tak nak pakai kereta yang kereta dia, sebab warna payung dia tak sama dengan warna kereta, so dia terpaksa pakai kereta suami sebab kereta suami sama dengan warna payung dia. Punya canggih, ya. Tukar baju just because kasut dia, ya, yang apa nama, yang sama warna baju tu rosak sikit, dia tukar kasut, kena tukar baju sebab canggih sangat nak matching. Tidak. Jadi itu yang lemas laki-laki itu. Takut-takut tak panjang umur. Okey, ajal maut di tangan Allah. Nombor 10, nombor 11, tasamuh, give and take. Ya, give and take artinya boleh menegur, boleh ditegur, ya, tolak ansur, ya. Nobody is perfect, so we forgive and forget, not forgive and forgive lah, not forget. Forget you cannot forget. Ya, because kita ni smart, IQ tinggi, mana boleh lupa. Tapi bila kita maafkan, kita ingat dalam keadaan yang positif. Even if we remember, kita tak kecil hati, tak marah, tak stres. Nampak tak bezanya? Of course, ramai mengaku, yes, I can forgive, but I cannot forget. So what I'm supposed to do? It's okay. How can you forget? Someone harm you, or kata tu say bad thing about you, or sabotage you. How can you forget? Awak orang yang IQ tinggi, macam mana boleh lupa? Ya, orang yang deminti atau nyanyuk saja yang akan lupa. Tapi anda akan ingat. Tapi bila kita maafkan, kita akan ingat dalam konteks yang positif. Kita tak terkesan secara negatif. Kita tak sedih, kita tak kecewa, kita tak marah, kita tak demotivated. Comprende? Comprende. Itu nombor 11. Sambung, hari ini nombor 12. Sifat wanita, ciri-ciri wanita, ya, idaman lelaki. Nombor 12, merangsang kehebatan lelaki. Dan bila Tok Abah mengkaji beribu-ribu pasangan dalam sesi kaunseling ataupun dalam sesi perbualan ataupun dalam sesi motivasi, program-program Tok Abah akan, kalau ada program untuk suami isteri, Tok Abah akan tanya, suami macam mana, ya, suami macam mana. Tok Abah kalau tengok aja pasangan, Tok Abah tahu yang mana bising, yang pandai senyap, yang mana keras, yang mana lembut, yang pandai bertegas, yang mana mengalah. Tok Abah boleh tengok muka je, biasanya dapat membaca, ya, 9/10 tepat, 9 upon 10 betul, ya. Orang tua, ya, tu dia tengok je dah tahu dah. Allah akan temukan dua insan yang berlawanan, opposite in character, but complement, supplement, build on one another, balance one another. Jadi laki-laki amat mendambakan seorang wanita yang akan merangsang dia, memotivasikan dia, bagi semangat, bagi harapan, bagi motivasi, ya. Alah, macam abang ni nak berniaga, belum start dah bankrupt. Belum start dah bankrupt. Belum start dah bankrupt. Naik tak semangat. Alah, abang ni buat apa pun tak jadi. Abang tu mula je, there is no follow through. Okay, so kalau that is the case, abang ni kan bagus, idea banyak. Tapi kalau boleh bang, you just follow through one by one. Follow through one by one sampai tuntas, sampai tamat. I will help you. I will remind you. I will be beside you. Gitu bukannya abang ni banyak start je, tak ada penghujung. Ya, semua tinggal, semua terbengkalai. So lelaki amat mendambakan, ya, wanita yang dapat merangsang kehebatannya, membantu dia untuk menyerlahkan dia punya potensi. So tengok pasangan yang bahagia, kedua-duanya berubah dari masa ke masa. Asbab galakkan, doa, nasihat, ya, teguran, ya, ataupun peringatan daripada pasangan masing-masing. That's the mark of a true partner, pendekatan tu awesome partner. Dia akan pesan memesan, rangsang merangsang, jadi tukang sorak, jadi cheerleader. Jadi cheerleader yang efektif, yang konstruktif. Kalau tegur pun membina. Macam, ya, adakah anda dan Tok Abah, tak kisahlah, walaupun kita cakap tentang ciri-ciri wanita idaman lelaki, tapi kita kena check, laki-laki pun kena check dulu. Ya, kalau kita panjang umur, kita akan cerita pula nanti apakah sifat-sifat atau ciri-ciri lelaki idaman wanita. Kalau ada, Tok Abah dah kumpulkan tip banyak, beratus-ratus.
Tapi sama ada kita nak bincang atau tidak, terpulang pada you all lah. Kalau you all nak, Tok Abah bincang. Kalau tak nak, tak apalah. Ya, orang perempuan dah tahu dah apa sifat-sifat lelaki yang mereka dambakan. Ya, merangsang kehebatan lelaki. So ingat, Tok Abah selalu sebutkan, lelaki ni bukan tak boleh ditegur, tapi cara menegur yang menyebabkan mereka sentap ataupun rasa kecewa ataupun rasa down. It is not the criticism that matters, but how you put up the criticism. How you present the criticism. Kadang-kadang caranya yang membunuh semangat. Always remember, as I always repeat and repeat and repeat, puji dulu sebelum tegur. Puji dulu sebelum tegur. Puji dulu sebelum tegur. Gosok dengan alkohol sebelum di-inject from the vaccine. Gosok dengan alkohol. Gosok tu ibarat puji. Ataupun lembutkan hatinya. Bagikan galakkan, gosok, inject. Puji, 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 tegur. InsyaAllah. InsyaAllah. Orang dapat terima dengan lebih kata tu, saksama lah. Merangsang kehebatan lelaki. Dan ingat, I mention juga, apa itu wanita yang cerewet? Bila bercakap 5, 6, 7, 8 ayat sekaligus sampai tak ambil nafas. Laki-laki dia punya limit is mendengar 3 ayat at one time. Kajian psikologi lelaki, psikologi gender. Lelaki boleh dengar, baik anak-anak ataupun suami atau atuk, dia dengar 3 ayat at one time. Kenapa? Well, itu threshold level seorang lelaki yang kota kata-katanya pun limited. Orang lelaki tak banyak cakap. By and large, tak semestinya begitu, tapi begitulah lumrahnya. Berbanding wanita yang banyak kota kata-kata yang kena dipenuhi setiap hari sebelum dia dapat rasa ketenangan. A woman got to speak or give a communication symbol up to 30,000 words. 30,000 words or symbol per day. Men, maksimum 10,000. Kajian menunjukkan begitu. Jadi, kata-kata laki-laki ni lebih kurang 1/3 je daripada kota kata-kata seorang wanita. Jadi orang perempuan kena banyak cakap lah. Kalau tidak dia akan stres. Dan memang wajar begitu. Sebab mak lah guru pertama. Mak lah pendidik yang terbaik dalam rumah tangga. Mak yang pesan untuk makan, untuk mandi, buat homework, untuk itu, untuk ini, untuk kemas. Untuk jangan kacau adik, untuk susun meja, untuk susun toys, untuk mak lah. Mak. Mak yang kena bercakap, nasihat dan pesan, dan nasihat dan pesan up to 30,000 words. Jadi itu sebabnya wanita lah juga perangsang yang luar biasa. Wanita hebat memujuk. Tapi satu lagi tips berkaitan dengan merangsang ni, yang jarang orang bincangkan, tapi ramai dah orang dengar Tok Abah sebut ni, since about 30 years ago. Just imagine 30 years ago dah Tok Abah pesan. Orang perempuan kena ingat bahawa laki-laki ni, dia kena dinasihat cara laki-laki dengan nasihat lah. Suara laki-laki kan bass, dan dia lebih selesa kalau perempuan bercakap dengan suara bass. Macam mana orang perempuan yang suaranya mungkin bariton ataupun suaranya nyaring nak cakap dengan suara bass? Suara Mariah Carey, macam mana nak cakap suara bass? Macam Beng Selamat, so ataupun suara Datuk Jamal, tapi sebenarnya dengan kita menundukkan kepala, dengan orang perempuan menundukkan kepala, suaranya jadi bass. Ahmad, bang. Tok Abah tak ubah suara Tok Abah ubah posisi leher. Bang. B, isteri panggil suami B. Nampak tak? Bila Tok Abah tundukkan kepala, suara Tok Abah jadi bass. In so doing, as I mentioned, bukannya teguran yang menyebabkan suami sentap, tapi cara menegur, nada teguran, dan speed teguran. 3 ayat pada satu masa. Comprende? Ini yang bercakap ni laki-laki. Jadi laki-laki akan bercakap dari perspektif laki-laki. So laki-laki amat suka wanita yang begitu. Dari kacamata laki-laki yang Tok Abah dah bercakap, berbincang, dan Tok Abah sendiri laki-laki. Dari pengalaman sendirilah, dan pengalaman ratus ribu manusia yang Tok Abah kaji, survey, jumpa, bincang, wacana, dan intellectual discourse. Gitu. Okey.
Jelas ya? Jelas. Merangsang kehebatan lelaki, jangan patahkan semangatnya. Ya, dan of course doakan dia dalam diam. Okey. Nombor 13. Oh, kan seronok. Ya, on the right track guys. Ya. So on nombor 13 ni apa nama unik sikit ya, sebab tu apa kata wanita dan lelaki yang Allah jadikan berjodoh ni, yang dijodohkan, dia akan ada sifat yang berbeza. Ya, opposite attracts. Macam magnet, positive attract negative. Opposite attracts. Wanita yang bising somehow ada tertawan kepada lelaki yang senyap. Ya, memanglah ya, lelaki wanita yang bising ni dia suka berbual dengan lelaki yang bising, berbual, bukan jadi life partner. Pernah tak dengar? Oh, dating dia nak girl macam ini, tapi kalau nak jadi isteri dia nak girl yang macam ni. Pernah dengar tak? Oh, untuk berdating dia nak lelaki jenis ini, tapi untuk jadikan suami dia suka lelaki jenis ni. Lain kan? Fahamlah maksud tak apa. Tapi itulah. Ya. So walaupun laki-laki akan tertarik pada wanita yang opposite in character, yang bising suka yang senyap, yang outdoor suka yang indoor, yang laju suka yang tenang, yang kalang kabut suka yang tak kalang kabut, yang suka serak-serak suka orang yang suka mengemas, orang yang suka ajak kawan ke rumah digandingkan dengan orang yang suka memasak untuk tetamu, untuk menerima tetamu. Nampak tak? Walaupun opposite attract, tetapi ni nombor 13. Lelaki juga akan tertarik kepada wanita yang ada persamaan dengan dirinya yang signifikan. Contoh, suami suka memancing, isteri langsung tak suka makan ikan. Jadi bukanlah pelik ya, tapi ada sikitlah cabaran. Walaupun mungkin wanita tak suka siang ikan. Ada wanita yang isteri yang pesan, abang nak mancing, tapi jangan bawa ikan sebelum disiang. Kalau tidak saya siang, awak siang-siang. Tak apa, dengar tu tak apa, ketawa sampai seminggu. Ya, baik awak siang dulu ikan sebelum masuk rumah, kalau tidak saya siang, awak siang-siang. Kau faham ke faham? Isteri nak siang, suami siang-siang nak kena siang. Tak apa seronok dengar tu ya. That was many moons ago, many years ago. Ya. So maksud persamaan yang sama, laki-laki dan wanita. Orang laki-laki amat dambakan wanita yang ada persamaan dengan dirinya. Dia suka alam sekitar, isterinya pun suka hiking alam sekitar. Walaupun banyak perbezaan, yang satu laju, yang satu tenang, yang satu bising, yang satu senyap, yang satu suka pengemas, yang satu suka serak-serak, tetapi dua-duanya suka hiking. Ada persamaan yang signifikan. Duanya suka kucing. Bayangkan kalau seorang suami yang suka kucing, isterinya allergic kat kucing, macam dia suka dan dia banyak kucing. Ya, sebelum berumah tangga dia memang ada tak banyaklah, ada 33 ekor kucing, tak banyaklah kan. 33 ekor kucing, tapi isterinya pula jenis yang bau kucing ataupun bulu kucing memang dia akan bersin sepanjang masa. So ini ada cabaran lah. Bukannya tak boleh bersama ya, tapi ada cabaran. Jadi laki-laki yang amat tertawan pada wanita yang ada persamaan yang signifikan. Walaupun banyak perbezaan, opposite attract, tetapi ada persamaan. Dua-dua suka melancong, dua-dua suka kucing, dua-dua suka kanak-kanak, suka ramai anak. Suami nak anak 10 sebab adik-adik ramai. Isteri nak anak 1 sebab dia anak 2 sebab dia anak tunggal. Itu ada isu sikit lah. Sebab yang bersalin perempuan, bukan lelaki. Lelaki saja je, saya nak anak 10. Ya, kalau awak keluarkan daripada tingkap tak apalah ni. Okey. Alright. So ada persamaan yang bermakna. Dua-dua suka tom yum. Contohnya. Ada persamaan lah. Dua-dua suka makan steak. Dua-dua suka sempoi saja. Satu sophisticated like nobody's business macam Ratu Kayangan. Satu lagi simple macam Rakyat Jelata, Golongan Marhain. Itu payah sikit tu. Isteri sophisticated. Ya, artis pun kalah. Ya, artis yang hebat pun kalah. Ya, suaminya selamba je. Ya, macam tak apalah orang kampung ya. Orang kampung selamba je.
Jadi ada isu sikit lah. Jadi itu yang kadang-kadang isteri kena apa nama betulkan penampilan suami ataupun vice versa. Ya, ada persamaan yang bermakna dua-dua suka melancong, dua-dua suka makan benda yang sama, dua-dua suka apa hutan ataupun pantai, dua-dua suka apa nama ada persamaan. Dan ikut kajian, ikut kajian, pasangan yang berbahagia ada minimum, kata pakar psikologi rumah tangga, minimum 12 persamaan. Itu ikut, sebab mereka mengkaji pasangan-pasangan yang bahagia di dunia, dan mereka dapati ada minimum 12 persamaan yang signifikan, yang bermakna lah. 12 persamaan. Itulah, sama-sama suka pet ataupun haiwan kesayangan, dua-dua suka melancong, dua-dua suka makanan yang sama, dua-dua suka warna yang sama, dua-dua suka kuih yang sama, dua-dua suka tepung gomak. Tok Mak suka tepung gomak, Tok Abah bolehlah makan tepung gomak, tapi lebih suka ketayap. Sebab kita pakai ketayap, jadi kita makan ketayap. Tok Abah suka ketayap. Ya, Tok Abah suka pesan pada anak yang pergi Melaka, jangan lupa kalau boleh, kalau sempat beli Keria Melaka, Keria International yang salut gula Melaka. Ya okeylah, kami cuba bah, kami cuba. Kata anak Tok Abah. Mereka dah balik, tak tahulah dapat bawa balik Keria ke tidak. Kalau tidak, taklah kempunan saja je. Begitu. Jelas ya? So nombor 11, tolak ansur. Wanita yang bertolak ansur amat didambakan lelaki. Nombor 12, pandai merangsang kehebatan laki-laki. Nombor 13, ada persamaan yang bermakna that tend to make them cohesive, yang menarik, menyatukan. Walaupun opposite attract, perbezaan menyebabkan mereka tertarik, tapi persamaan mengekalkan hubungan itu. Perbezaan menyebabkan mereka tertarik, tertawan pada each other, perbezaan. Tapi persamaan menyebabkan mereka bahagia hingga ke jannah. Nampak tak? Kata berbeza, bagus, attract. Ni pula bersama. Apa ni Tok Abah? Perbezaan menarik perhatian. Tu sebab laki-laki kena tertarik pada perempuan. Kan berbeza. Kalau lelaki tertarik dengan lelaki, gila kamu. Kalau perempuan tertarik pada perempuan, gila koma. Faham ke faham? Opposite attract. Tapi untuk membahagiakan, untuk merangsang kehebatan rumah tangga, kena ada persamaan yang signifikan. Dua-dua suka masak. Isteri suka masak, suami suka masak. Ataupun isteri suka buat kerja rumah, suami suka menolong. Dia suka lap pinggan, mop lantai, buang sampah tanpa dipesan. Ada suami kena dipesan, tak banyaklah, 17 kali baru nak buang sampah. 17 kali. Itu pun kira minimum lah. Okey. So ingat balik, tadi Tok Abah kata jangan lupa webinar Tok Abah pada 14 Mei untuk para guru. Sonok memperkasa guru yang ceria dan berwibawa. Dan juga 24 Mei program untuk para supervisor. Supervisor as the problem solver. You cannot go wrong, supervisors. You will enjoy and benefit from Tok Abah punya webinar pada 14 Mei. Tok Abah tak pernah buat bincang benda ni secara FB Live. Tak ada. Ni benda-benda yang kita buat program ni tak ada dalam FB Live. Dia kata, alah dah dengar dia tetap pagi. Tak. You tak dengar sebab lain isu profesional, isu kehidupan. Dan program kita juga dibawakan oleh inilah dia. Kondisi plus ni. Ni Tok Abah ni memang untuk orang, kata anak Tok Abah yang ketan tu atau mengeluarkan ni, dia kata ni untuk orang yang umur 40 ke atas bah. Untuk orang yang sakit-sakit tulang, sakit-sakit lutut, mudah sembahyang, mudah turun naik tangga atau apa pun. Malam-malam tadi pun memang nak buat 23 rakaat, tapi cucu dah macam-macam berinteraksi nak Tok Abah itu kami berjamaah sampai 8, lepas tu kami sambung masing-masing. Tok Abah buat 23 sampai witir juga 23. Buat so tidur pukul 12.30, pukul 1 pun dah settle semua. Dah witir semua. Jadi bangun pagi sebelum subuh tu cuma tahajud dengan taubat dan hajat. Alhamdulillah. Dan jangan lupa tadi yang sedekah subuh tahniah, dan yang sedekah malam tadi bagus. Mana tahu malam tadi malam Al-Qadar kita bersedekah, wow. Macam bersedekah tiap-tiap hari dalam 1000 bulan. Wow. Mudah-mudahan dan malam ni sama juga. Malam last standard ni malam kita sedekah, subuh kita sedekah. See how happen So kondisi plan ni ada cordyceps. Bahan yang sangat telah dikaji satu dunia berkaitannya plus vitamin C. So tak apa, memang seronok sangat. Ini produk baru yang memang Tok Abah dah gunakan lebih sebulan,
Dan alhamdulillah dengan itulah dulu I have problem sampai nak tukar lutut lah. Sampai sahabat Taubah pakai apa nama apa namanya orthopedic surgeon. Dia kata tukar aja tu lutut tu, I buat yang terbest ya dengan titanium yang terbest. Tapi kata tunggu dulu. Tapi seriously, if you have the same problem, what will you do? Dia pun senyum. Kalau saya kata dia pakai bedah ya, kalau saya pakailah apa ni lutut saya, kaki saya sampai tak boleh pakai langsung. Boleh pakai tarim? Boleh. Sakit. Biasalah dia kata. Umur dah 70. So tak apa pun dengan nasihat dia, tak apa pun exercise. Dan dengan suplemen-suplemen ni, wow. Ya, alhamdulillah. Ya, kondisi plus. Semua ni ada kat link kat atas tu. Ya. Dan jangan lupa satu lagi, apa nama? Ini Excel Plus lah. Ini pun program kita pagi ni dibawakan oleh Excel Plus perasa coklat ya. Makanan tambahan untuk anak-anak, perasa coklat yang sangat lazat. So tolong jauhkan dari kanak-kanak. Bukan sebab apa, bukan bahaya, takut overdose, takut habis satu botol sebab lazat. Tapi ni dia punya mascot, nampak tak? Mascot dia ialah Didi and Friends. Itu sebabnya budak-budak akan excited, seronok. Tak apa pun seronok ya. Kita dengar masa launching tu ada Didi datang ya. So ada vitamin C, ada kolesterol, ada apa ni date extract, ada apa nama kurma ya. Tidak ada gula, tapi dia sedap lah ya. Lepas tu skim milk, DHA powder dan lotus seed. Lotus ataupun bunga teratai, biji teratai ya, ada aura menenangkan. So Tok Abah suka sangat. Tok Abah suka bahan yang ada biji teratai. Makan biji teratai pun seronok. Dia akan tenang, akan fokus ya. Bila anak-anak tenang dan fokus dan bertenaga, apa jadi? Mereka akan dapat belajar dengan tenang dan lama. Apa jadi? Akhirnya pandailah. Bukan benda ni makan terus jadi pandai. Bohong. Tapi sebab dia suplemen ni akan menyebabkan dia fokus, dia tenang, dia bertenaga ya. Dia seronok belajar, akhirnya jadi pandai. That is what is all about. Tapi yang Tok Abah selalu pesan dan pesan, bila kita bagi makanan tambahan ya, whatever suplemen kita bagi ke anak kita, it is not enough. Doakan kepala anak kita agar jadi pandai. Doa seorang ibu, seorang ayah itu makbul. Tangkat apa nama pintu langit, terbuka pintu langit. Fatihah, ayat kursi, Alam Nashrah. Ya, kalau anak tu mencabar sangat, surah Toha ayat 1 hingga 5. Dengan sebab surah Toha 1 hingga 5 itulah Umar Al-Khattab yang senakal-nakal, sejahat-jahat manusia berubah jadi hebat. Asbab. Ya, ni ikhtiar ya. Dan mak bapak haramkan perkataan negatif di rumah. Haramkan. Kamu kan budak pandai, budak hebat, budak cemerlang. Bukannya, kau ni dah makan suplemen pun bodoh, malas, leceh. Cakap mak bapak adalah doa. Haramkan perkataan negatif. Bentuk suasana rumah tangga yang bahagia. Have more time with your kids. Ya, apa nama berkawan dengan anak-anak. Ya, ada masa dengan anak-anak. Tukar budaya keluarga. Dan suplemen ini, apa nama makanan tambah ini akan membawa impak yang luar biasa. Bukan kepada anak, kepada suatu keluarga. Ya, dan bila anak berubah, bila mak bapak berubah, 7 keturunan berubah. Mak bapak berubah, anaknya, cucunya, cicitnya, piyutnya, piatnya dan seterusnya. 7 keturunan akan berubah secara positif. Wow. Nampak tak? Itu sebabnya Tok Abah excited. Ya, sebab nak membentuk satu budaya keluarga baru di Malaysia. Asbab apa nama makanan tambah dan proses coklat yang sangat lazat ini. So dah ramai. Sebenarnya ini sudah 15 tahun dalam pasaran, tapi kita update, kita upgrade, kita apa nama perbaiki dengan rebranding baru ya. Excel Plus perasa coklat dengan mascot pula Didi and Friends and of course Tok Abah juga ada dalam ni ya. Okey, alhamdulillah. Jangan lupalah untuk mereka yang nak berkorban pada tahun ini, tabung korban ada. So Tok Abah dia punya apa nama dutanya, kita menabung cara online, user friendly, ada panel syariah, sistem penabungan yang diluluskan oleh bank negara. You cannot go wrong insya-Allah. Ya, so seronok untuk akikah dan korban di Malaysia, itu yang penting ya. Dan bila kita berkorban tu untuk diri boleh, untuk ya, okey. Right, dan last sekali of course lah ya, Tok Abah juga sebagai penaung kepada PPIT, Pusat Pengajian Islam At-Taibin Cemur Perak. Kita sedang mengutip dana dan kita nak ajak seramai mungkin sahabat-sahabat Tok Abah untuk kita melabur untuk saham akhirat. You cannot go wrong. Tidak akan miskin orang yang bersedekah, berinfak, kecuali bertambah. Bersedekahlah kamu untuk menjauhkan diri kamu dari api neraka, walaupun dengan sebiji tamar.
Apatah lagi kalau kita nak mengumumkan pusat pengajian Islam Toibin, kita nak bina 80 unit pondok untuk warga mas, mualaf dan 8 asnaf, golongan asnaf. Ya, dan di situ ada pusat tahfiz lah memang ya. Untuk fasa 1 kita perlukan 2.3 juta ya menjelang Ogos untuk dibayar pada kontraktor. So sekarang dah 80% pembangunan, sikit lagi. Dan mudah-mudahan kita dapat gunakan kompleks ini pada tahun ini insya-Allah. So bantu Tok Abah. Ya, bantu Tok Abah ya. Dan ini di tanah di Cemur Perak, di atas 7 ekar tanah wakaf di bawah kelolaan Majlis Agama Islam Perak. Dan kita telah kuntit sejak tahun 2017 6 juta ringgit sumbangan dari orang ramai, orang Malaysia, orang Singapura, orang Brunei, orang Nusantara ya. Dan dengan menangis, dengan doa, anak-anak tahfiz tiap-tiap malam, dengan tebalkan muka kita minta bantuan, semualah ya. Ramai yang berjanji tapi ada yang tak ditepati, ada yang tak berjanji menolong habis-habisan ya. Contohnya tadi birthday girl lagi ni, Haji Zainun daripada Canberra Singapura. Beliau juga dengan sahabat-sahabat dari Singapura telah membantu dengan begitu hebat ya, sampai telah coba 1 ke 2 ya, pondok tu mereka taja, orang Singapura taja, dan satu bernilai RM60,000 ringgit, RM60,000 ya. So alhamdulillah pondok semua basic dah siap, cuma banyaklah perkara yang kena siapkan sebab dia one stop center. Ada kedai dobi, ada farmasi, ada perpustakaan, ada kedai-kedai makan dan sebagainya, untuk one stop center kompleks, beautiful place ya, untuk warga emas, mualaf dan asnaf. Tok Abah sangat excited, mudah-mudahan jadi saham akhirat kepada kita lah. So jom sama-sama Tok Abah, dan kalau tak ada kemampuan, wawarkan kepada orang lain yang boleh membantu ya. Apatah lagi the last 10 days of Ramadan Kareem ya. Okey, sambung. Tadi iklan sikit. Sambung. Nombor 13, ada persamaan yang bermakna antara laki-laki dan wanita. Itulah sifat wanita yang didambakan laki-laki. Ada persamaan yang bermakna sama-sama suka kucing, sama suka travel, sama-sama nak ramai anak. Contoh. Nombor 14, apakah ciri-ciri wanita idaman lelaki? Tak dapat tidak, wanita yang kita kena pilih, kata mafhum ataupun maksud sabda Nabi ialah yang menyejukkan mata memandang. So Nabi kata pilihlah wanita yang bila kamu pandang dia sejuk mata memandang, tenang kita. Jangan tengok je isteri stres ya, terus dia balik rumah dia sentiasa seronok. Tu sebabnya Tok Abah pernah stres masa muda-muda dulu sebab rajin sangat kerja, lampau banyak ambil tanggungjawab, nak jadi profesor termuda dalam bidang Tok Abah dululah ya. Memang sampai sekarang pun masih rajin kerja. Tetapi Tok Abah stres sampai maksimum lah, 95-98% stress level. So bila jumpa Dr. Hassan Homeopati, beliau masih sihat lagi ya. Umur pun dekat mana sebagai Tok Abah ni ya. Dr. Hassan Homeopati ni sangat terkenal di Malaysia ya. Beliau ada klinik di Bangi. So Dr. Hassan lebih kurang dalam 30 tahun yang lepas, 35 tahun yang lepas kata, kamu ni Dr. Fazilah, your stress level is dah maksimum. Kalau you stress ataupun terperanjat ataupun risau lagi, boleh putus urat saraf, boleh mati ataupun koma. Maksud itulah Tok Abah kurangkan stres ya, dengan cara-cara yang berbagai-bagai. Ya, alhamdulillah lah ya. Dan salah satu teknik Tok Abah kurangkan stres ialah sebelum balik ke rumah, Tok Abah belajar daripada seorang profesor, Profesor Henry Kettleman. Dia kata, before you back home from work, you reprogram your mind. Program your mind to be happy, to be less stressful, to be excited to meet your family. So since lebih kurang 35 tahun yang lepas, Tok Abah sebelum balik kerja, Tok Abah duduk kat kerusi ya, kat office, temukan ibu jari dengan jari tengah. Kenapa? Supaya current dalam badan mengalir. Ya. So bila current mengalir, badan kita jadi macam magnet. Dan programkan otak. Letak tangan ni atas paha macam tahiyat. Tok Abah pun program sambil senyum dan pejam mata. Wahai Allah, aku telah buat kerja selama 8 jam, ya, 9 jam, 10 jam. Aku sekarang nak balik bertemu dengan keluarga yang aku sayang. Kalau aku buat silap di tempat kerja, aku minta ampun ya. Kalau ada benda yang baik, kau bagi aku pahala. Sekarang aku nak balik jumpa isteri dan anak-anak yang aku sayang. Jadikan aku sampai rumah good mood, tenang, ceria,
tak stres, ya, tak penat, ya, bahagia, sehat, ceria, good mood. Itu yang Tok Abah programkan sambil senyum, sambil pejam mata. Bayangkan isteri, bayangkan anak. Bila bayangkan isteri, kita bayangkan sejuk mata memandang, seronok, gembira. Ya, so sampai rumah. Since then, maaf ya, 6 tahun selepas rumah tangga. Nikah tahun 77. That means tahun 80. Masa tu ada apa nama, dah ada PhD tahun 85 onwards ya. Tok Abah apa nama kata tu, balik rumah mesti senyum. Tok Abah balik rumah mesti senyum. Tok Abah balik rumah mesti senyum kat pintu. Lepas tu bismillah, qulillah, assalamualaikum, masuk rumah kaki kanan dengan senyuman. Sampailah semalam. Semalam balik rumah pun tiap-tiap kali masuk rumah mesti senyum. Dan bila pandang isteri, sejuk mata memandang. Dia orang pun pandang kita sejuk sebab kita masuk rumah dengan senyuman. You cannot go wrong guys when you enter your home smiling. So, in fact, anak-anak Tok Abah nak realize tu. Ya, tu sebab bila one day Tok Abah dengan anak muda Syakir ya, jadi jemputan. Tok Abah dijemput oleh masa tu Anita Sarawak. Dia punya show bersama Anita. Ya, program dia bersama Anita tahun bila ya? Tahun tahun 90-an kot, ya, tahun 90-an. So kebetulan Tok Abah apa nama driver tu cuti, jadi anak Tok Abah jadi driver lah. Dia tolong drive kereta ke studio TV lah, Astro. Ya, so bila dipanggil Tok Abah, dipanggil oleh Anita Sarawak. Kau ingat Tok Abah jadi tetamu Anita Sarawak, glamour tak glamour. Ya, ini apa nama artis yang masih otai dan berbisa, ya. Sebab satu badan bisa-bisa kan. So bila dia Tok Abah panggil, kita pesankan Datuk Dr. Fazlul Kamsah, dia nampak Syakir. Who's that? Yang handsome young man. That's my son. Come. Mari sini. So Syakir pun Syakir nasib baik pakai smart, pakai coat dan sebagainya. Tapi yang Tok Abah terkesan bila Anita secara impromptu, Anita Sarawak secara impromptu bertanya pada Syakir. Waktu Syakir berumur 21 gamanya kot, ya. Ya, sekarang umur dia dah 38, 37. So so 16 tahun yang lalu, ya. Kurang lebih lah kot, lebih. So Syakir, apa satu sifat Abah yang kamu ingat sejak kecil? So Tok Abah pun suspend juga. Apa Syakir katanya, apa sifat Abah yang kamu satu adik-beradik semua sangat appreciate, sangat suka, yang consistent in your father, kata Anita. And Syakir dengan secara spontan jawab, Abah kalau balik rumah mesti senyum, no matter what, hujan ke, gerimis ke, keretanya baru accident ke, dia tak sehat ke, dia stres ke, dia balik rumah mesti senyum. Itu yang kami ingat. Wow. Tok Abah terkesan dan terkesima, dan of course sebablah ya, sebab itu penting untuk anak-anak, ya. Tok Abah tak perasan pun, Tok Abah kalau masuk rumah mesti senyum. Dan itu Tok Abah amalkan sejak tahun 87 gamanya, ya. 86, 87 sampai sekarang lah. Mudah-mudahan sampai meninggal dunia. Mudah-mudahan meninggal dunia pun dengan senyuman, ya. Abah kata ketua penyamun, aku mati dalam iman, ya. Ingat ketua penyamun, ya. Ketua penyamun Alibaba dan 40 penyamun. Kau tak ingat sudahlah, ya. So isunya ialah nombor 14, sejuk mata memandang. Jadi isteri, ya, kena jadi manusia yang bila suami balik senyumnya dengan kemasnya. Itu sebabnya wanita pertama yang masuk syurga ialah bukan Masyita, ya. Tok Abah ingat dia. Allah, siapa nama wanita tu, ya, yang namanya macam nama Jawa, Muti'ah. Muti'ah, nama Jawa, tapi Arab dah, ya. So bila Fatimah bertanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai ayandaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, siapakah orang wanita pertama yang akan masuk syurga? So Fatimah harap dialah, ya, ataupun maknya Siti Khadijah. Tetapi wanita pertama yang akan masuk syurga ialah Muti'ah. Sebab Muti'ah ni akan menarik kereta kuda yang membawa Fatimah, ya, masuk syurga. Ikut dia punya sejarahnya lah yang kita baca, ya.
So apa dia kehebatan muti'ah? Semua orang tahu, pernah dengar cerita tentang muti'ah kan? Seorang manusia biasa, ya, yang duduk di hujung bandarnya, di ujung bandar Madinah masa tu, ya. So pendekkan cerita, bila Fatimah cek apa amalan muti'ah ni sampai dia orang wanita pertama yang masuk syurga, rupanya muti'ah ni ya sangat setia kepada suami. Apa pun dia buat minta izin suami. Sampaikan Fatimah nak jumpa dia pun dia minta izin. Dan banyak ceritalah Fatimah patutnya datang seorang, datang dengan si Hussein, ya, anak dia. Hussein budak kecil pun dia kata, oh aku dah minta izin dari suami aku nak jumpa kau, bukan jumpa kau dengan si Hussein. So kau tak boleh jumpa aku ni, aku kena minta izin balik. Dahsyatnya pada hari ketiga baru Fatimah dapat jumpa Muti'ah. Dan bila dah jumpa tu baru dia tahu betapa mulianya wanita bernama Muti'ah ni. Ya, bila dah suami nak dekat balik aja, apa Muti'ah buat? Muti'ah terus kemas, bersolek kejap, ya, wangikan badan, ya. Lepas tu disediakan air kat gelas, lepas tu dia pegangnya rotan kat tangan. Itu ikut sirah yang kita bacalah, ya. Ya, apa nama sejarahnya lah, ya, ataupun kisah yang dibaca dalam kitab kan. Bila Fatimah tanya, apa, aku fahamlah kau pegang gelas air tu, tapi kenapa kau pegang rotan kat tangan kiri? Kalaulah suami aku stres lah ataupun perlu nak lepaskan stresnya, aku bersedia untuk dia rotan. Maha suci Allah. Dan dia cincingkan dia punya pakaiannya, cincingkan dia punya seluar lah, ya, kain dia. Kenapa kau cincingkan kain? Supaya kalau suami aku berhajat, aku telah bersedia. Tengok, jadi suami balik mesti dengan air kat tangan, lepas tu sing-singkan kain pula, tak sejuk mata memandang. Kau faham ke tak faham? Ya, dan wanginya, kemasnya, ya. So wanita idaman lelaki ialah wanita yang sejuk mata memandang, sejuk mata suami memandangnya. Ya, ini mudah-mudahan jelas lah. Ya, nombor 14. Ya, dan of course taubah hari ni, masih banyak masa. Ya, kita tak apalah, kita berhenti kat nombor 15. Nombor ganjil lah, ya. Ya. So nombor 15, poin yang terakhir untuk hari ni. Kalau panjang umur, besok hari Khamis mungkin ada peluang. Kalau panjang umur dan sihat, kita buat sambung besok, ya. Okey, nombor 15 hari ni ialah berbudi bahasa, ya, berbudi bahasa, ya, lemah lembut, sopan santun, sangat kritikal. Ya, ada orang cantik tapi kurang berbudi bahasa, kasar, ya, gerak-gerinya tidak sopan, cakapnya tidak sopan, ya, sikapnya tidak positif, sikapnya, ya, memandang rendah pada lelaki, ya, lepas tu menganggap dia saja betul, cakapnya kan meninggi, ya, tak hormat kepada ibu bapa mertua, contohlah, contoh, ya. Ni kisah, ya. Tapi yang Tok Abah selalu komen punya, ya. Komen-komen drama-drama yang ada sekarang. Sampai malam tadi ada satu drama yang Tok Abah tengok, Tok Abah dah bukanlah bertaubat, tapi janji Tok Abah tak nak tengok lagi lah. Ya, Tok Abah tak nak tengok lagi dah. Apa nama the prolonging series, sebab Tok Abah tak tahan dengan dia punya pengisiannya. Ya. Apa? Jangan menangis cinta, ya. Jangan menangis cinta. Tok Abah suka juga tengok tu, ya. Tengok bagaimana si whatever lah nama tu, ya. Apa nama tu, Mira Rusli dengan, ya, apa nama Remy Shah. Nama role mereka Tok Abah tak fokus sangat. Sambil-sambil jiring-jiring tengok. Tapi malam tadi bila si suami tu, si Faz, siapa nama, entahlah siapa Remy Shah dan role dia siapa nama, ya. Dia tak nak terima yang anaknya cacat. Allah, Tok Abah dah geling kepala. Ya, walaupun boleh berlaku, tapi janganlah itu jadi emphasize. Macam mana bapa kandung tak boleh terima anak cacat. Okey, itu satulah. Dan tengok pula mak si Amira Rusli tu, ya. Mak tu si mak yang pun kata, tak ada keluarga aku cacat, aku tak mau. Allah. Tok Abah kata, ini apa pengajarannya? Ya, so Tok Abah tak nak tengok lagi lah. Tak nak tengok lagi lah. Ya, sebab to me is bukanlah illogical, tapi tak ada benda positif lah yang Tok Abah akan dapat lah kalau tengok macam ni, ya. So
I cannot take it. I cannot take it. Ya, walaupun boleh berlaku, tapi that is not the norm lah. Ya, kalau kita nak mendidik, walaupun adalah wujud pendidikan nanti, of course lah, si nenek tu, nenek si suami pun benci, mak bapa ni mertua pun benci pada cucu yang cacat, itu standard lah drama kan. Tapi ni nenek sendiri pun tak suka, bapa pun tak suka, tak boleh terima. Tok Abah kata, okay, aku angkat tangan, I don't want to see the following episode of this program anymore. Tok Abah lah, you all nak suka tengok lah, no problem. Ya, sebab langsung tak ada budi bahasa lah. Ya, budi bahasa dalam cerita tu yang mak mentua tak ada mak dia, ya, mak kandung je, si nenek pun tak suka cucu yang cacat. Tak ada budi bahasa, tak ada etika, tak ada kata orang tu hati perut, macam tak beriman lah. Ya, kalau orang beriman yang ada redha dengan qada dan qadar, dia akan terima. Sebab semua anak itu ataupun cucu itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan anak yang istimewa ini, anak kurang upaya dan sebagainya, adalah anak-anak syurga. Ya, anak-anak yang akan menjamin syurga lah ibu bapanya dan atuk neneknya, yang menerimanya dengan redha dan menjaga dengan saksama. Ya, so that is part of budi bahasa. Ya, sopan santun, beretika, berintegriti. Ya, so kalau wanita yang berbudi bahasa, yang lemah lembut, yang redha, banyak bersyukur, akan kelihatan sangat menarik, sangat cantik pada mata lelaki. Ya, itu yang Tok Abah nak wrap up untuk pagi ni. Ya, so budi bahasa ya, dan so jangan lupa ya. Kalau panjang umur kita bersama esok. Dan yang penting juga Tok Abah nak pesan, jangan lupa untuk cikgu-cikgu ya, untuk cikgu, your program for you all is pada 14 Mei. Come cikgu-cikgu ataupun anda yang ada saudara mara cikgu, ya, ingatkan mereka, bagi tahu mereka, sponsor mereka. Ya, cikgu besar pengetua PIBG, ya, YDP PIBG, wakil rakyat, pemimpin rangsang ataupun pendekatan tu, bolehlah sponsor cikgu-cikgu di kawasan anda untuk attend program Tok Abah pada 14 Mei sempena Hari Guru, menjadi guru yang ceria dan berwibawa. Sebab cikgu-cikgu yang ceria akan menghasilkan prestasi yang terbaik. When you are happy, you can give your best. Dan seorang guru yang hebat akan menyebabkan anak murid yakin pada diri dan ada kesan 7 keturunan pada anak murid tersebut. Wow, hebatnya guru. Ya, dan Tok Abah akan share 250 tip untuk menjadi guru-guru yang ceria dan berwibawa. Sebab cikgu amat stressful dan ramai guru yang nak bersara awal sebab tak tahan dengan tugasan mereka, ya, yang sangat mencabar. So Tok Abah nak bantu ya. Dan pada 24 bulan Mei, Tok Abah akan buat program khas untuk para penyelia, supervisors. Supervisor as the problem solver. Tok Abah akan kongsi 170 tip bagaimana jadi pemimpin ataupun supervisor yang berwibawa. Ya, so ingat janji temu kita. Jangan lupa tabung korban. Jangan lupa bantu PPIT, Pusat Pengajian Islam At-Taibin. Ya, ada link semua ke atas tu. Bantu. Sebab anda tidak akan berkurangan bila anda berinfak untuk benda-benda yang sangat baik. Apatah lagi di 10 Ramadan yang terakhir ataupun pada bila-bila masa. Kalau tak mampu untuk menerima, bagi tahu orang lain, itu pun dapat pahala. Itu pun Tok Abah amat appreciate. Ya, tolong ya. So selamat hari lahir Puan Zainun dan semua yang hari lahir ya. Hari ini selamat anniversary, selamat menimang cahaya mata. Untuk mereka yang sakit, kita doakan agar sembuh ikut jadual Allah ya. Selamat berpuasa, mudah-mudahan selamat menyambut hari raya, selamat dalam perjalanan, selamat dalam perjalanan kerja, selamat menjalankan tugas harian. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.